Salam sejahtera saya mengucapkan kepada semua peserta dan juga pihak penganjur dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam Second International Conference on the Future of Education bagi tahun 2020. Dan tema bagi tahun ini adalah Developing Global Educator in the New Normal. Dan saya juga mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur dan juga pihak JPN Pulau Pinang untuk memberi peluang ini pada saya untuk berkongsi tentang tajuk kajian yang saya akan sampaikan nanti. Sebelum memasuki tajuk kajian, saya ingin memperkenalkan diri saya, iaitu saya Maren Chanti dan wakil dari JPN Pulau Pinang yang sedang melanjutkan pelajaran di peringkat PhD di Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam bidang teknologi maklumat. Dan tajuk kajian hari ini yang saya ingin berkongsi adalah pembelajaran hybrid dengan teknik streaming bagi mewujudkan self-esteem murid dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, khususnya di sekolah rendah. Kenapa saya memilih tajuk ini adalah disebabkan seperti saranan yang diberikan oleh Menteri Pendidikan kita berkaitan dengan kaedah pembelajaran hybrid yang perlu menjadi kaedah tunjang bagi menjalankan pengajaran sepanjang pandemik COVID-19 ini bagi tujuan merapatkan jurang antara murid dan guru, disebabkan murid-murid masih lagi terdapat ramai murid yang tidak dapat ke sekolah disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini. Tetapi peranan pendidikan seperti Nur Azlin Duslin dan Siti Rahimah Ali pada tahun 2019 menyatakan bahawa pendidikan memainkan peranan yang penting dalam pembangunan sesebuah negara dan yang menjadi tunjang kepada seseorang individu juga. Jadi kerajaan memikul tanggungjawab yang besar dalam menyusun langkah bagi memastikan semua golongan masyarakat dan juga murid, tak kiralah di mana mereka berada, di kawasan mana mereka berada, dalam tahap situasi mana mereka berada, perlunya menerima ilmu pendidikan dengan berkesan. Dan ini telah disarankan oleh Nur Azlin Duslin dan Siti Rahimah Ali pada tahun 2019 dalam kajiannya. Tetapi ia telah menjadi satu cabaran kepada golongan guru bagi menyampaikan kepada murid pendidikan ini disebabkan pandemik yang kita melanda sekarang. Dan ini telah dinyatakan oleh Muamasalah pada tahun 2020. Dan latar belakang kajian. Komunikasi antara murid dengan guru telah tergendala. Ini adalah hasil yang dapat dilihat oleh Haldahu, Nokalailin dan Khor Ho Hin pada tahun 2020. Dan juga Emmanuel Abugui, Joseph Anthony dan Kofi Nayantaki pada tahun 2020 menyatakan bahawa self-esteem murid turut terjejas. Dan self-esteem murid ini menjadi aspek yang penting guru mengambil kira semasa melaksanakan aktiviti pengajaran dan pemudacaraan, iaitu PDPC. Self-esteem murid ini dapat dipertingkatkan menerusi kaedah pengajaran yang dijalankan oleh guru. Kenapa self-esteem ini menjadi satu elemen yang penting? Sebab self-esteem ini adalah memberi penekanan kepada murid dalam melibatkan secara aktif dalam bidang pendidikan, khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, dan seterusnya. Tinjauan literature. Apabila saya membuat sedikit tinjauan ke atas dua pembulih ubah dalam kajian ini, iaitu self-esteem dan streaming. Self-esteem ini menurut Sahzad Jafari dan Amit dan Kiji pada tahun 2012, self-esteem ini merupakan bentuk penerimaan diri, penghargaan peribadi dan penghormatan subjektif ke atas seseorang individu. Self-esteem ini adalah menilai perbezaan antara imej diri dan mereka dengan diri ideal mereka.
menurut Lim Zing dan juga Sheridan pada tahun 2016. Self-esteem ini juga mewakili perasaan individu seperti penerimaan diri, penghargaan peribadi, penerimaan keseluruhan kepribadian dan cinta diri menurut Hassan 2016. Namun, apabila saya meninjau dalam teori-teori yang ada bagi elemen ataupun boleh buat self-esteem ini, Rosenberg pada tahun 1965 mendefinisikan self-esteem ini sebagai sikap negatif dan positif individu terhadap diri sendiri. Yang positif dan negatif ini adalah sebagai contohnya, murid melahirkan keyakinan diri untuk melibatkan secara aktif dalam PDPC, aktiviti PDPC. Itu apabila murid bergaul bersama guru dan murid di dalam physical classroom. Tetapi disebabkan pandemik COVID-19 ini, jurang antara guru dan murid, murid dengan murid yang lain juga wujud. Hasil daripada kewujudan situasi yang baru ini, murid self-esteem murid makin luntur. Jadi mereka ragu-ragu untuk memberi jawapan dalam kelas, untuk melibatkan diri dalam bilik darjah dan juga untuk berbual dengan rakan-rakan mereka sendiri. Jadi, self-esteem ni adalah aspek konsep diri yang ditanam dalam interaksi dengan orang lain dan juga dalam penilaian yang masih mengkaji bagaimana menangani sesuatu yang dianggap standar dan nilai yang membandingkan persembahan seseorang yang lain menggunakan penilaian ini. Jadi, apabila kita melihat pada aspek ataupun boleh ubah streaming pula, streaming ini menurut Ahmad Zafar dan Fahad Alkis pada tahun 2016 digunakan sebagai bahan tambahan dalam bidang pendidikan. Namun pada asasnya, menurut Cooper Ingins pada tahun 2014, yang streaming ini adalah akses meluas terhadap alat dan perkhidmatan teknologi maklumat dan komunikasi. Apabila kita mendalami teknik streaming ini, merupakan digunakan dalam bidang penerbitan, khususnya semasa membaca berita ataupun membuat sesi penggambaran. Biasanya ini semua adalah yang dijalankan oleh pihak-pihak penerbitan dan juga penyuntingan. Jadi, saya menyarankan ataupun saya telah pun mengaplikasikan teknik streaming ini dalam bidang pendidikan, khususnya dalam aspek ataupun aktiviti PDPC. Dan apakah tujuannya ataupun masalah ataupun jurang yang bagi ataupun membolehkan saya untuk mengintegrasikan elemen kedua-dua elemen ini. Yang pertamanya adalah perubahan yang drastik dalam tingkah laku, seperti dinyatakan oleh Joshua Sharfstein dan Christopher Morphew. Apabila murid kembali ke sekolah selepas tamat tempoh PKP, guru-guru dapat melihat tingkah laku murid telah pun berubah. Bukan ke arah yang berkembang, tetapi keyakinan diri murid telah makin kurang. Disebabkan sekian lama murid tidak hadir ke sekolah secara fizikal. Dan ini telah menjatuhkan self-esteem murid untuk berhadapan dengan pelajar-pelajar lain di kelas, di bilik darjah, dan juga dalam melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti PDPC. Dan menurut Vikram Rajadev, Tuzar Bagul dan Sagar pada tahun 2020, kesukaran ini menghadapi sesi persekolahan dan hasil daripada kejatuhan atau kelunturan self-esteem murid ini, murid mengalami masalah dalam menghadiri ke sekolah. Sebab ini bukan benda baru dalam kehidupan yang kita lalui sekian lama ini. Sebab bagi tempoh yang begitu panjang, murid tidak hadir ke sekolah. Dan ini juga telah membuat kesukaran dalam mengakses aktiviti pembelajaran
yang seperti disarankan oleh ataupun dikaji dan dianalisis oleh Emmanuel Abugui, Joseph Anthony Yausen dan Kofi Naitaki Appiah pada tahun 2020 ni. Dan apabila kita melihat pada ketiga-tiga lompang kajian ataupun jurang yang terdapat dalam bidang ini, jadi persoalan yang dapat kita meleraikan ataupun menyelesaikan menerusi teknik ini adalah yang pertamanya, bagaimanakah teknik streaming dapat mewujudkan self-esteem dalam kalangan murid bagi menguasai mata pelajaran bahasa Melayu di sekolah rendah. Dan yang kedua adalah bagaimana teknik streaming ini dapat meningkatkan self-esteem ataupun keyakinan dan penglibatan murid dalam aktiviti pembelajaran bahasa Melayu di sekolah rendah. Seperti kita sedia maklum, guru-guru telah pun menggunakan pelbagai kaedah semasa menghadapi pandemik COVID-19. Bukan saja di negara kita, malahan di seluruh negara di peringkat global. Guru menggunakan pelbagai kaedah dan pandemik COVID-19 ini telah membuka luas jalan dalam bidang pendidikan, khususnya bagi menerokai teknik-teknik dan kaedah-kaedah yang baru. Dan inilah teknik streaming yang bukannya baru tetapi telah diaplikasikan dalam bidang pendidikan sebagai satu elemen ataupun wadah bagi merapatkan jurang yang wujud hasil daripada pandemik COVID ini antara murid dan guru. Metodologi kajian ini adalah saya menggunakan kaedah kualitatif, di mana sampel kajian yang terlibat dalam kajian ini seramai 4 orang murid, iaitu dalam kalangan murid darjah 5, dan saya telah menentukan kriteria-kriteria penting dalam memilih sampel kajian, iaitu antaranya murid perlu dari kelas ujung dan tahap penguasaan yang minimum dalam pentaksiran sebelum kita menghadapi fasa COVID-19 ini, iaitu ujung tahun 2019. Dan juga saya memilih 3 orang guru untuk menjalankan sesi temu bual, di mana kriteria yang saya tentukan adalah pengalaman mengajar lebih dari 5 tahun dan mengajar mata pelajaran bahasa Melayu di sekolah sebagai bahasa ataupun subjek utama. Dan sampel kajian ini dipilih ataupun ditentukan berdasarkan kaedah persempelan bertujuan ataupun reasoning sampling. Rasional saya meletakkan kriteria-kriteria ini adalah untuk memastikan bahawa kaedah ini ataupun teknik streaming ini betul-betul memberi impak yang berkesan kepada murid dan dapat disaksikan oleh pihak guru. Sebab tu pengalaman guru menjadi salah satu kriteria yang saya letakkan. Dan juga apabila melihat instrumen kajian, terdapat 2 instrumen utama. Yang pertama adalah pemerhatian sepanjang sesi PDPC dijalankan dengan menggunakan teknik streaming ini, iaitu mengandungi 10 item. Dan juga bagi tujuan temu bual sebanyak 5 soalan berstruktur telah disediakan. Dan item-item yang terdapat dalam senarai semak dan juga set temu bual ini adalah berdasarkan teori self-esteem yang dibangunkan oleh Rosenberg pada tahun 1965 dan Cooper-Smith bagi self-esteem inventory yang terdapat dalam tahun 2002. Jadi item-item yang ada dalam senarai semak dan temu bual ini adalah berdasarkan kedua-dua teori ini. Dan apabila murid dijalankan sebanyak 12 sesi PDPC seperti anda melihat dalam gambar yang terdapat ini, murid akan mengikuti kelas secara alam maya dengan menggunakan kaedah streaming, di mana YouTube dan StreamYard menjadi antara bahan ataupun alat teknologi yang penting untuk mengintegrasikan kaedah streaming ini dalam PDPC, dan murid akan mengikuti kelas di rumah. Dan setelah tamat 12 sesi PDPC, hasil dapatan pemerhatian dapat menunjukkan bahawa self-esteem murid meningkat, khususnya dalam aspek keyakinan diri,
kerajinan mereka, sikap positif mereka, kolaborasi antara seorang murid dengan seorang murid yang lain, dan bimbing rakan antara satu sama lain. Dan ini semua dapat dilihat ataupun diperhatikan apabila murid datang ke sekolah secara fizikalnya. Jadi, terbukti bahawa kaedah ataupun teknik streaming ini memberi kesan yang mendadak kepada murid. Dan dapatan temu bual, iaitu temu bual guru, dapat satu input yang begitu berkesan, di mana hasil daripada temu bual itu guru menyatakan bahawa murid menjadi aktif dan lebih yakin, dan yang penting adalah rajin menyohal, iaitu murid melibatkan diri dalam sesi PDPC secara aktif. Dan perbincangan. Implikasi kajian kita dapat dilihat dalam 3 sudut, iaitu guru dan juga self-esteem murid, dan yang ketiga adalah teknik pengajaran. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa self-esteem murid dapat dipertingkatkan menerusi kaedah pembelajaran hibrid dengan menggunakan teknik streaming. Dan dapatan kajian ini disokong menerusi kajian Muhammad Saleh yang dijalankan pada tahun 2020, di mana penggunaan media teknologi dapat mengeratkan hubungan antara murid dan guru. Bila terdapat hubungan antara murid dan guru begitu rapat, maka penglibatan murid menerusi penggunaan teknologi dapat dibuktikan bahawa jurang fizikal yang dihadapi oleh golongan pendidik ini dapat ditampung. Dan ini juga secara langsung memberanikan murid untuk meneruskan pembelajaran di sekolah. Tidaklah wujudnya masalah ponteng sekolah dengan alasan bahawa mereka ni takut dengan COVID-19, dan juga mereka ni takut untuk berhadapan dengan murid-murid lain maupun dengan guru. Sebab murid ni agak sensitif apabila mereka ini tidak hadir ke sekolah bagi tempoh yang panjang. Dan menurut kajian Al-Dahu dan juga Nokalelin 2020 menyatakan bahawa self-esteem murid ini menjadi pengukur yang penting dalam meningkatkan pencapaian akademik. Jadi kaedah alternatif ini yang mengintegrasikan teknologi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat menampung ketidakberadahan murid di sekolah. Jadi self-esteem murid dapat dipertingkatkan menerusi kaedah ini, dan teknik pengajaran pula dapat dipertingkatkan oleh golongan guru, di mana dapat mengenal pasti sebuah teknik pengajaran, iaitu teknik streaming, yang mampu meningkatkan self-esteem murid, dan murid menjadi lebih berani dan aktif dalam penglibatan. Dan sekali kesimpulannya, penggunaan dan pengaplikasian teknik pengajaran yang pelbagai dapat mempertingkatkan penglibatan murid dan yang membantu secara langsung dalam penguasaan sesuatu mata pelajaran, khususnya seperti dalam kajian ini, murid-murid dapat menguasai bahasa Melayu. Disebabkan bahasa Melayu ini adalah diberi waktu pengajaran yang banyak, maka murid memerlukan input yang banyak dari golongan guru. Maka teknik streaming ini banyak membantu guru bagi mendekati murid dalam menjalankan aktiviti PDPC ini. Maka guru-guru harus mengaplikasikan kaedah dan teknik berdasarkan norma pendidikan baharu, di mana bagi memastikan murid-murid tidak tercicir daripada aktiviti pembelajaran, walaupun kita menghadapi pandemik dan bencana, bukan saja hari ini, tetapi pada masa yang akan datang. Sebabkan penggunaan dan pengaplikasian teknik pengajaran yang pelbagai dapat mempertingkatkan penglibatan murid dan yang membantu secara langsung dalam penguasaan sesuatu mata pelajaran. Dan saya berharap
kajian yang saya membawa dan berkongsi pada hari ini dapat memberi sedikit sebanyak input kepada golongan guru di luar sana supaya mengamalkan teknik streaming ini dalam menjalankan PDPC. Disebabkan seperti yang kita faham sekarang, musim pandemik COVID-19 ini belum berakhir ataupun belum menemui garisan penyudahnya. Ia masih menular di luar sana. Jadi guru perlu bersiap sedia dengan apa jua kaedah dan teknik supaya kita murid-murid tidak tergendala aktiviti PDPC ini. Jadi sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur iConfact 2020 ini bagi memberi peluang ini bagi berkongsi kajian yang saya jalankan ini. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta dan juga semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam iConfact 2020 ini. Sekian, terima kasih. Salam daripada Maren Cantiran.